Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi bersama dengan Cikgu Nurul Izzah. Masih memberi fokus kepada teknik menjawab kertas Bahasa Melayu tingkatan 4 KSSM format baharu. Jadi fokus perbincangan kita kertas 2, bahagian A, soalan 4, Bahasa Melayu Standard. Prosa tradisional yang kita kaji ialah kepimpinan melalui teladan. Untuk siri yang kedua ini, cikgu akan fokus kepada tip mudah untuk mengingat bahasa istana. Baik murid, kita akan teruskan dengan tip mudah ingat bahasa istana. Dalam siri yang kedua ini, cikgu akan fokuskan tips bagi memudahkan murid untuk mengingat bahasa istana yang terdapat dalam prosa tradisional ini. Ada 13 bahasa istana yang ada dalam prosa tradisional ini. Nanti cikgu akan kongsikan di akhir ini ayat yang boleh memudahkan murid untuk mengingat bahasa istana tersebut. Perhatikan bahasa istana yang pertama iaitu dititahkan. Dititahkan. Apa maksud dititahkan? Dititahkan bermaksud diperintahkan. Sangat penting murid untuk faham maksud bahasa istana ini supaya mudah dalam proses murid menukarkan bahasa klasik kepada bahasa standard nanti. Yang kedua, ada penggunaan bahasa istana hamba. Hamba bermaksud saya. Ada pada halaman 28, perenggan 5, baris 6. Murid boleh rujuk dalam teks antologi masing-masing. Seterusnya yang ketiga, menyembah. Menyembah bermaksud memberi hormat dengan mengangkat sembah. Memberi hormat dengan mengangkat sembah. Sembah pula ialah penghormatan kepada raja. Perbuatannya bagaimana? Dengan mengangkupkan kedua-dua tapak tangan serta menyusun jari dan mengangkat ke atas hingga ke paras dagu ataupun hingga ke dahi. Itu perbuatan sembah. Bahasa istana yang kelima, patik. Patik membawa maksud hamba ataupun saya. Biasanya dipakai ataupun digunakan sewaktu bercakap dengan raja ataupun sultan. Yang keenam, daulat. Daulat bermaksud ya ataupun benar. Digunakan ketika menyambut titah raja ataupun sultan. Yang ketujuh, menghadap. Menghadap bermaksud datang, datang ataupun menemui. Menemui siapa? Raja atau orang besar-besar. Yang ke-8, baginda. Baginda ialah kata ganti diri ketiga bagi raja. Yang ke-9, bertitah. Bertitah bermaksud berkata ataupun memberi perintah. Seterusnya, murid, kita akan lihat tips yang ke-10. Tips yang ke-10, perkataan bahasa istananya murka. Murka. Murka bermaksud marah ataupun meradang. Yang ke-11, kurnia. Kurnia bermaksud belas kasihan, timbang rasa, kasih, anugerah ataupun pemberian. Junjung. Junjung ni bermaksud mematuhi ataupun menurut titah raja. Dan bahasa istana yang ke-13, ke bawah duli. Bermaksud kepada baginda. Kamu boleh rujuk halaman yang telah dinyatakan di sini dalam buku teks masing-masing. Jadi bagaimana murid untuk mengingat dengan mudah 13 bahasa istana ini? Jadi cikgu kongsikan di sini murid. Sila hafal ya. Dia hantar makanan. Dia hantar makanan sampai petang dengan menaiki basikal buruk menuju ke jambatan kayu. Cikgu ulang ya. Dia hantar makanan sampai petang dengan menaiki basikal buruk menuju ke jambatan kayu. Jadi, bila kamu dah hafal ayat ini, mudah untuk kamu kenal pasti bahasa istana. Sekiranya terdapat bahasa istana ini dalam teks klasik yang kamu baca, maka kekalkan. Cikgu ulang ya, kekalkan bahasa istana itu. Tidak boleh diubah. Jadi bahasa istananya murid, dia bermaksud dititahkan ya, dititahkan H untuk hamba,
M menyembah, S sembah, P patik, D daulat, M menghadap, B baginda, B yang kedua bertitah, M murka, K kurnia, J junjung dan K ke bawah duli. Jadi bila kamu hafal ayat ini, dia hantar makanan sampai petang dengan menaiki basikal buruk menuju ke jambatan kayu, maka kamu boleh mengenal pasti 13 bahasa istana ini dengan tepat. Okey, dan sekiranya terdapat 13 bahasa istana ini dalam teks klasik yang kamu baca, kekalkan dalam penulisan bahasa standard kamu. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Kita teruskan menonton dalam siri yang ketiga nanti. Jumpa lagi.